kan dah otai lah, maksudnya orang kata setakat lesson plan di SKP tu dalam kocek lah kan. So jadi dan pengalaman-pengalaman yang kita boleh belajar lah daripada beliau. Dan sekarang ni dah aktif nak buat program. Yang menariknya sebab ni masa belajar dulu, masa kerja dulu, masa kerja kan, sebab masa kerja jadi cikgu boleh buat program sekolah sebanyak 177 program setahun guys. Sekolah. Seorang diri. Saya tak tahu macam mana dia buat. Kalau saya memang saya surrender lah. Kan, tapi beliau boleh buat, so something yang kita boleh belajar kan, dan juga apa strateginya. Kalau ikutkan memang ni recording bukan live kan. Tak boleh live. Okay, so kita mungkin boleh belajar dan dalam kekangan bajet sekolah. Betul tak? Sebab sekarang ni kalau kita nak buat program sekolah yang berbayar tu agak mencabar lah. So jadi macam mana Sebat boleh buat program yang berbayar. So ada tak yang nak dengar sharing daripada beliau? Kalau tak ada, kita akan dengar tazkirah. Ni sharing mahal ni guys. Siapa nak dengar sharing yang bagi saya mahal? Sebab saya pun dah lama, saya pun tak adalah lama macam Sebat. Tapi kita faham macam mana birokrasi ni macam-macam lah. Sekolah, PPD, JPN, KPM, dia punya birokrasi dia tu macam kalau you tak strong, memang you boleh malas lah nak buat. Kan, you kena reject 2-3 kali, koyak, dah tak nak buat dah. Okay, so jadi insyaAllah, jadi saya jemput Sebat untuk sharing lah. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Terima kasih Coach Muhammad Noor, sifu saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan perkongsian ini, jadi marilah kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas supaya kita mendapat keberkatan apa yang ilmu yang kita nak share. Okay, Alhamdulillah, saya sebenarnya amat teruja untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada boleh suara saya loud and clear tak? Okey tak? Suara saya? Okey. Jadi sebenarnya tangan tu kenapa Sobat? Osteoporosis. Umur sudah nak masuk 6 siri, jadi biasalah ada reput tulang. Piramli kata reput tulang. Okey, jadi apa yang saya nak bawa aliran yang terkini, trending ialah educamp. Dalam bahasa Melayunya ialah kebitaraan akademik melalui perkhemahan. Kebitaraan? Kebitaraan akademik di dalam bentuk perkhemahan. Tetapi dalam huraian ringkas dalam bahasa Melayu tak ada. So dia lebih kepada dalam bahasa Inggerisnya dipanggil educamp, educational camping. Dia bukan camp, dia bukan kena bawa baju scout ke apa, tak. Dia sebenarnya ialah gaya pengumpulan pelajar tu seolah-olah menghadiri kemah. Dan dia boleh buat di mana-mana. Dia boleh buat di sekolah, di pusat tuition, di tempat riadah, ya, di mana aliran motivasi dan juga aliran akademik bergabung satu menjadi satu ikatan yang sangat kuat. Jadi educamp ini asalnya telah lahir pada tahun 1997. 1997. Siapa yang ada yang dah lahir 97 ya? Okey. Alhamdulillah. Jadi 1997 ada yang tak lahir lagi? Ada. Aziz. Cikgu Biak. 97.
Jadi 97 berlaku di negeri Johor. Baru 2 tahun. Wah. Ah, Okey. apa lebih kurang lah. Berlaku di negeri Johor Darul Takzim, di mana seorang pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Johor yang telah pergi ke summer camp di Australia, dan dia sambung belajar PhD ke master tak pasti. Dia pergi belajar di summer camp di Australia di atas ladang susu, bukan ladang susu, ladang lembu. Ladang ternak lembu, mana ada susu dan daging lah. Di situ mereka diberikan kemah, summer camp, mereka duduk atas situ dan mereka dikepung oleh dengan jerami. Banda jerami itu kan. Banda jerami itu dikepung keliling buat macam tapak perkemahan. Di situ mereka duduk dan peserta tak boleh lari sebab dah kena ikat, dah kena pagar dengan jerami itu ya. Dan lembu-lembu datang makan jerami itu. Takutlah, ketakutan pegawai tu ya. Jadi mereka tak boleh lari. Mereka nak lari pergi mokok ke apa tak boleh. Dapat minum susu free, betul-betul. Dekat Australia. Itulah bijak. Itu yang gemuk sihat kan. Tak adalah osteoporosis macam saya ni. Jadi itulah hasilnya sejarah Educamp. Educamp ini maka lahirlah dibawa ke Johor. Di ladang lembu juga. Yang ladang lembu ni kepunyaan Kerajaan Negeri Johor. Lembu juga? Ya. Saya pergi ladang lembu. Function tak lembu ni dalam kita punya sistem pendidikan? Jadi lembu tu pula susu lembu yang famous ya. Farm Fresh? Yes. Saya cari perkataan tu. Farm Fresh di Johor. Ladang yang pertama, ladang lembu, susu lembu, Farm Fresh di Johor. Dan memang jadi di situ kita belajar kenapa wujudnya Educamp, kerana kita nak mewujud kalau ikut sistem teori behaviorisme ya, teori R. Skinner semua ya. Dia kata bila kita letak teori Skinner dan juga ni ya, saya dah lupa dah, maklumlah dah terlalu 97 dah berapa puluh tahun ya. Jadi di mana murid-murid dikepung di perkemahan itu yang menyebabkan murid-murid tidak dibenarkan berbahasa Melayu. Sebab di English in Camp, kalau siapa cakap bahasa Melayu, janganlah engkau kan. Siapa cakap bahasa Melayu kena denda kupang 10 sen. Mana dia kena bawa. Masa kalau dia bercakap, dan persekitaran itu menyebabkan pembelajaran bahasa Inggeris yang sangat kondusif. Dan idea ini mula berkembang masuknya era PPSMI, PTEMS. Pernah dengar PPSMI? Silibusnya korang yang belajar ya. Sains dan bahasa Inggeris kan. Jadi masa itulah idea zaman saya. Masa itulah elemen English in Camp tu. Asalnya ialah English in Camp, bukan STEM. STEM tak wujud lagi masa tu. Tetapi sudah dimasukkan bila keluarnya PPSMI pada 2002. Di situ mulalah masuk 3 elemen utama, iaitu English, Science dan Maths. Bila masuk seronok pula. Antara kekuatan English in Camp bila dikaitkan dengan PPSMI, Science dan Maths ialah penyelesaian masalah. Ini adalah forte Cikgu Zana lah. Cikgu Zana memang power dia punya problem solving dan memang digunakan. Oleh kerana itulah adanya lanjutan transformasi ke arah camp fantastik, camp STEM lah, apa semua yang CMM buat kan. Yang coach, yang Cikgu Biha buat, Cikgu Akin buat, Cikgu Zana buat, yang kuat-kuat ni. Bila saya nampak, saya kata nampak perkembangan, evolusi, legasi English in Camp ni telah merebak kepada sains dan matematik. Yang akhirnya sekarang ni telah difinalize sebagai STEM, Science, Teknologi, English and Maths kan. Jadi itulah dia. Jadi orang sekarang
Kemudian idea English, idea Educamp ni sudah mati sekejap. Kenapa? Kerana exam oriented UPSR, PP3 kan. Jadi bila kerajaan menukar langkah, KPM menukar langkah, tiada lagi UPSR, tiada lagi PT3. Jadi apakah, ini datang hasil daripada idea saya, perbincangan dengan YB guru bahasa Inggeris. Macam mana kita nak memperkasakan sekolah. Jadi kita lihat, saya buat sharing sikit ya. Saya buat sharing sini, saya tunjuk. Kalau cakap je tak cukup kan. Jadi saya minta izin sharing ya, Coach. Boleh. Okey, jadi di sini saya tunjukkan satu nampak tak? Di sini kan. Okey. Inilah dia. Ya, kenapa inilah masalah yang berlaku di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan ya, sama ada tuan-tuan dan puan-puan terima atau tidak terima maklumat ini, kadar kehadiran murid-murid di sekolah rendah dan menengah ialah 70%. Tak pernah dalam rekod pembelajaran sistem pendidikan di Malaysia kehadiran jatuh kepada 70%. Murid-murid sudah tidak berminat ke sekolah kerana 70%. kalau di menengah, sebab mereka 70%. 70% rata-rata. Tak hadir ke hadir? Tidak yang hadir. Maknanya yang pontingnya 30%. Katalah satu sekolah ada 1,000 murid, 300 murid tak belajar. 300 murid tidak belajar. Dan mereka tak ambil SPM itu pun 10,000. Dan ibu bapa tidak menyokong. Kan? Jadi kita nampak sini eksplorasi Mak B. Apa Mak B ni? Orang pun kejut. Inilah matematik dan bahasa Inggeris. Mak B. Mak B. Ini sebab ini kita ikut slang Kedah. Ringan dia rojak tu. Mak B no, Mak B no. Ini kita buat rojak Mak B. Matematik bahasa Inggeris. Jadi ini adalah program pembubaran sekolah sejahtera. Kenapa Hari Guru tahun ini amat menekankan sekolah sejahtera? Kerana dia nak memantapkan semula, memperkasakan semula institusi persekolahan. Jadi kita dengan cepatnya mengambil peluang ini. Kita tahu ada masalah. Ada kajian mengatakan sekolah bermasalah. Jadi kita janganlah kita memburukkan situasi di sekolah. Kita sama-sama bekerjasama memperkasakan sekolah dengan membuat program pembubaran sekolah sejahtera. Contohnya saya tunjuk sini ya. Tapi menariknya tak perlu camp, tak perlu bercamping kan, betul tak? Tak perlu camping. Dan program ini 2 jam je. 4 jam je. Ya, saya buat balik semula ya. Saya tunjuk ni ya. Saya share dan dengan saya nak mencabar minda tuan-tuan dan perempuan ya, supaya faham tentang kepentingan ni ya. Kita ada coaching macam camp, tetapi sebenarnya tak ada pun kan. Cuma persekitaran tu kita memagarkan murid-murid ini supaya terima program perkhemahan bahasa Inggeris ini. Kemudian contoh inilah profil saya. Saya cerita ya. Profil saya semua ada di sini. Selalunya saya akan hantar pada pengetua atau guru besar lah. Dan saya telah membina 2015 hingga 2020 saya adalah pengurus kamp bahasa Inggeris di 173. Termasuk sehinggalah hari ini 2022 177 buah sekolah rendah dan menengah di wilayah Persekutuan Selangor, Perak dan Kedah. 4 negeri. Pada tahun 2020 peranan saya sudah berkembang. Saya adalah seorang pengurus krus sungai di Sungai Kedah ya, di Alor. Tapi kenapa orang tak nak naik bot? Sebab dia tidak ada ilmu. Jadi saya masukkan elemen ilmu di dalam krus sungai itu, iaitu belajar tentang sejarah Merung Mahawangsa, kerajaan Kedah tua, kerajaan Langkah Suka. Langkah Suka. Jadi sebagai pengurus kamp sejarah maritim Kedah
Kedah ni ialah kerajaan maritim, kerajaan kelautan, bersama bukan kerajaan ke laut, kerajaan maritim. Oh, lain sebab tu. Jadi kita Kerajaan lautan dengan kerajaan ke laut. ke laut lain, dia ke lautan maritim lah. Jadi bersama Mahawang 1000 kru di sungai. Penuh. Bot saya kecil. Bot saya hanya boleh isi 10 je passenger. Tapi penuh. Pendapatan saya cerita ya. Pendapatan saya ialah paling busuk pun RM1,000 satu hari. Tiket. Jualan tiket. RM1,000 satu hari. Memang saya seronok. Tapi bila kena pandemik, dan ada beberapa insiden-insiden seperti kena scam, tapi saya tak kecewa ya, kerana saya mendapat kerjasama daripada Jabatan Muzium Negeri Kedah. Itu sebab saya bila dengar filem Mak Kilau ni saya suka, kerana saya tahu elemen kita boleh buat modul sejarah, modul digital sejarah, panggil je. Kemudian 2021-2022 inilah perjalanan saya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya lah orang yang membina sukatan dan DSKP Bahasa Inggeris Rendah dan Menengah. Saya jugalah selama 21 tahun menerbitkan buku teks Bahasa Inggeris. Jadi, dan juga biologi. Sains pun saya ya. Biologi tingkatan 4. Buku biologi yang sekarang digunakan di sekolah ni, tingkatan 4 saya yang edit. Jadi, saya penerima anugerah guru Inovasi Kebangsaan 2 tahun ya, 2005 dan 2015. Tapi tak maulah. Yang seterusnya. Yang ini objektif. Nampak ni gambar-gambar saya buat. Inilah dia modul Edicam. Modul kejap lagi saya tunjuk modul Edicam saya berapa banyak. Oh, samalah pedang. Sebab pedang. Saya simpan lagi pedang tu ya. Saya nak jadi apa? John Depp. Johnny Depp. Captain John Depp lain. Lepas tu kita ada buat tarian ya. Tarian semua memang happening ya. Kita ada bagi lesson plan. Saya tak pergi buta-buta ya. Saya bagi penganjur tu sekolah tu dengan lesson plan. Maknanya cikgu tu terima je lesson plan tu dan dia letakkan dalam dokumentasi. Inilah yang cikgu buat bagikan lesson plan. RPH ya. Boleh masuk dalam ni ya sebab apa tu yang selalu cikgu buat tu apa? Kajian tindakan? Ya, inilah dia kajian tindakan dia lah kerana nak membubarkan keseronokan belajar bahasa Inggeris. Jadi nanti saya tengok komen ya. Okey. Seterusnya saya yang ini ada pentafsiran PBD, PBS. Nampak? Terus kita bagi pentafsiran. Maknanya cikgu dah tak payah buat pentafsiran lagi dah bulan tu. Siap kita bagi dah. Inilah namanya elemen di SKP sukatan perlu ada di dalam setiap tutor. Tutor yang dalam tutor profesional Malaysia ni, jangan lupakan RPA dan jangan lupakan PBS. Setiap kali apa saja aktiviti kita buat, mesti ada PBS. Jadi kita label ya. Si Polan, Cikgu Biha dia dia punya level dia 5. TPM dia 5. Cikgu Muhammad budak Muhammad Nur ni TPM dia 3. Contoh. Okey, jadi kita bagi. Inilah ujian pra dan pasca English Incam. Ini yang saya bagi. Jadi dia jawab. Bila dia ingat, alamak banyaknya soalan, 10 soalan kan, matematik pun ada. Saya gabung talian kan. Lepas tu, saya ada IGCSE lagi. Kalau dia tak nak, dia pandang lekeh, sukatan Malaysia. Okeylah dia nak IGCSE kan. British Council, saya pernah dipanggil oleh British Council untuk buat English Incam. So, saya gunakan standard IGCSE sebelum O-level kan. Jadi, kita sediakan. Ada CJTVET lagi. Inilah contohnya. Okey, saya stop share di sini. Saya tunjuk satu lagi. Lepas ni kita buka pada inilah modul saya. Ni saya nak share dengan modul saya. Sorry ya. Ada nak tengok ke? Ada orang nak tengok ke? Tak nak tengok. Ni ya. Jadi perasan tak kita cakap tadi pasal value dengan transformation. You all nampak tak value ni?
Okey. Sekarang ni tengok sini ya. Inilah logbook. Inilah logbook saya. Inilah modul saya. Tengok berapa muka surat ya, saya tunjuk ya. 1, 2, 3, 4. 4 saja. Dan setiap murid dapat. Sebab saya nak buat pakai QR code. Tetapi ada isu sekolah tak nak bagi bawa handphone. Jadi tak apalah. Kita beat the system. We must always beat the system kan. Gamification Jadi offline kan. saya tunjuk Zoom ni ya. Okey, cikgu-cikgu. Betul kan. Kita selalu akur kan. So muka surat pertama ini pun cikgu Badrul ni pun kedekut. Dia bagi kertas A4 potong 2. Yalah. Kan. Dia bagi kertas A4 potong 2. Nampak kita buat sendiri. Tapi design caravan tu. Caravan tu. Kan. Camping logbook. Inilah modul saya. Cuba tengok berapa muka surat. 8 muka surat. Nampak happy campus. Rule for pirate. Ini sebelum ni kita kena bagi ni. Please follow. All pirate must smile. Mesti senyum. All pirate must enjoy. All pirate must join. All pirate must say, I, Kapiten. I, Kapiten. All pirate must use English. All pirate must win. All pirate must say thank you. All pirate must be happy. Ya. Ini kita akan ajar dia orang. Lepas tu kita bagi aktiviti, jadual. Cikgu nak ni. Cikgu nak jadual ni. Nampak ni saya punya jadual. Pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Berapa jam? 2 jam kan? Okey. Ada tak yang nak tanya saya berapa ringgit saya dapat? Seorang pun tak nak tanya ya. Aku tak nak tanya. Diorang ikhlas sebab. Okey. Siapa nak tanya saya berapa ringgit saya dapat? Tak tanya rugi. Berapa? Berapa? Thank you. RM3,000 sayang. Nangis. RM3,000 saya terima. Duit photostat, duit CJ tak sampai RM100. Bersih saya dapat ialah RM2,900. Jadilah gaji untuk. Bolehlah belanja Starbucks. Boleh, tak ada masalah kan. Nampak tak? Nampak tak? Tapi dia tak nampak lagi macam mana dapat tu. Itu sebab nak share ke macam mana? Mestilah saya share. Saya sayang korang ya. Jadi memang saya akan share. Diorang ni tak nak tahu ni nampak ni. Sebab dia kata boleh ke? Macam mana? You call me. Give me a call. Then I will guide you. Saya coach you guys. Sebab bacalah saya punya chat tu. Okey. Nanti saya baca. Paksa orang baca Logbook ni kira macam jurnal. Yes. Inilah jurnal pelajar. Kan? Saya memang cemburu dengan dengan infografik Cikgu Bihar, Cikgu Akin, Cikgu ni kan. Coach Akin, Coach Bihar punya ni memang saya cemburu. Tapi ialah saya cemburu tu ribtah dalam agamanya ribtah. Ustaz Azizul ada tak kan? Ribtah tu mana cemburu untuk memperbaiki kelemahan kita kan. Jadi itulah dia. Kita berjalan dalam track kita lah. Berapa? Satu kepala, okey saya share jugalah ya. Sebab ini tak ada live stream lah. Tak masuk FB ya. Satu kepala RM30. Selalunya saya ambil 100 orang. RM30. Jadi dalam RM3,000 kan. Jadi Allah cikgu mahal lah. Sebenarnya saya dah cari sponsor dah. Saya cakap lah sebenarnya saya dah cari sponsor. So ini isu pasal jerung kan. Syak kan. Saya dah cari sponsor. Tinggal ini je lagi belum lagi. Saya boleh tak parent? Tak apa cikgu. Saya akan suruh parent bayar. So dia bayar lah. Nampak? Saya tak mau elaborate lah. Pandai-pandai lah korang kan. Okay. Jadi ini cara Syak ini guna pun kena faham betul-betul. Papa Syak. Papa Syak. Okey, seterusnya inilah dia. Inilah ilmu yang saya belajar dengan CMN. Yang saya bila saya guna ni, inilah trademark saya yang orang tak boleh buat. Kan? Ini kan modul saya yang pertama, fun to learn tu kan coach. Modul saya kan. Tetapi telah melalui satu transformasi, evolusi
oleh kerana 2 jam, boleh tak QR code gamifikasi ni sampai 10 gamifikasi? Tak boleh. Tak dan. Masa tak cukup kan? Jadi saya letak 2 je. Nampak? Daripada 10 kepada 2 je. Dan ini adalah modul dipanggil modul adventure. Ini adalah gabung dari antara modul adventure. Maknanya dia perjalanan. Dia ada 2 karakter. Ketam dan si kucing. Nama kapal dia White Pearl. Jadi dia akan ni modul ni semua ya. Nampak berapa muka surat je. Yang lain tak payah. Tak payah bagilah kan. Simpan dalam otak kita. Ini trademark kita ya. Jadi dia akan berjalan. Dia akan masuk. Dia akan scan. Cuba scan. Siapa ada handphone scan? Main Sat. Scan. Scan. Saya izinkan scan. Tengah scan. Scan. Mainlah game tu. So, nampak tak you all? Ini gaya Sebat. Style dia. Kan? Dan kita boleh nampak korang perasan tak yang kita cakap tadi pasal value, pasal transformation. Okey, sebab kalau kita tanya, apa transformasi student yang join camp ni? Transformasinya ialah mereka lebih seronok untuk belajar bahasa Inggeris. Dan satu lagi ialah sebenarnya kan, ini demi Allah lah saya cerita lah. Sebenarnya bila kita sebagai ketua komandan dalam English camp tu, sebenarnya yang penting untuk seronok ialah kita. Kalau kita tak seronok, kan, kita rasa penat, lelah, maknanya event kita ni tak berjaya. Saya akan pastikan event yang saya buat ni, saya dan pelajar bermain bersama-sama sampai saya tak sedar. Oh lah, masa dah habis kan. Itu sebab saya suka karakter macam Coach Isa kan. Saya akan minta guru akan bantu saya. Okey, sebab masa dah tamat. Jadi ada orang ingat masa. Kerana kita terlalu seronok bermain kan. Okey, seterusnya. Ni. Yang ini. Ini modul saya ya. Spelling Bomb, Pirate Jingle, Angry Bird. Okey. Dalam erti kata yang sebenarnya, saya hanya menggunakan 30 perkataan saja selama 2 jam saya mengajar. Nampak? Bukannya 300. Bukan 300. Tak perlu kan? berjela-jela. Tapi dalam masa berapa? 2 jam, 4 jam? 4 jam. Saya tunjuk apa itu permainan Angry Bird. Sebab dah macam buat magic lah. Ya, saya dah ada permainan semua. Inilah dia permainan Angry Bird. Setiap bulan dipecahkan seramai 100 orang dipecahkan kepada 10 kumpulan. Mereka letak bola. Letak atas meja. Okey, bola ni akan tembak dan dia akan tembak apa? Cawan kertas yang dibuat jadi istana Angry Bird tu. Pernah tengok ada Angry Bird tu? Dia buat kotak-kotak apa kan? Kita guna bola. Bola semua ada. Cuma takut korang jealous je. Bola Angry Bird. Bola Angry Bird ni. Kita letak bola, ramai-ramai. Ini psikomotor. Psikomotor belajar. Dia pun akan lentikkan. Jentikkan. Dia jentik. Kena jatuhkan cawan-cawan. Angkat cawan tu, letak satu karakter Angry Bird atas cawan tu. Pecah je. Macam main baling cawan kan. Bila pecah je, mereka akan menerima. Dan mereka akan menanglah. Ada satu elemen pertandingan. Itulah dia. Kemudian kita ada power bersatu. Inilah dia Angry Bird, Pirate Jingle. Pirate Jingle buat iklan. Buat iklan apa? Pirate Jingle anda adalah ni. Anda ketam ataupun fat cat ni. Buat jingle. I am a cat. I am a cat. I am a cat who is so fat. Kan? Nampak?
saya melatih murid-murid untuk listening and speaking. Dalam tempoh masa yang terhad, budak-budak dah boleh capai. Itu sebab dalam English Camp ada content dan ada skill yang saya akan berikan. Okey, habis. Okey, saya tunjukkan ya. Saya tunjuk sebenarnya dalam ni modul saya berapakah slide-nya? 1, 2, 3, 4. Pak kopeng je. Okey, stop share. Okey, kemudian last kali saya nak share ialah cabaran saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada cabaran? Ada cabaran. Ni saya nak cabar tuan-tuan dan puan-puan. Berani dah? Berani? Tutor yang ada di sini, kita buat satu eksplorasi educamp. Tak kira lah subjek apa ke. Program pembubaran sekolah sejahtera. Program kecemerlangan ilmu pusat tuition akademi. Teacher Nida saya dah tahu dah. Teacher Nida dah tahu benda ni dah. Peringkat negeri. Kita gabungkan satu Johor Darul Takzim, gabungkan semua pusat tuition, buat satu pertandingan. Camp kecemerlangan. Sebab exam dah tak ada. Exam dah tak ada. Kita ada banyak ruang dan peluang untuk mencabar dan juga menggalakkan program pembelajaran ini berleluasa, berkembang. Saya cabar tutor-tutor yang ada dalam grup ini, kita panggil semua pusat tuition ataupun akademi, baik online atau offline, kita buat satu program. Eksplorasi educamp ataupun eksplorasi MADB, eksplorasi agama, eksplorasi sejarah, eksplorasi RBT. Saya cabar. Kalau ada usaha, negeri-negeri yang kalau ada lah, negeri-negeri yang nak buat, saya akan bantu. Saya akan bantu, saya bagi training. Masa kita buat camp tu adalah latihan kepada semua pusat tuition yang terlibat. Di mana kita boleh melatih. Dan sijil kibat pendidikan ni saya akan keluarkan kepada setiap peserta yang terlibat. Dan di situ lepas itu tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri. Itulah bila aku tunjukkan 3 tu kan. Untuk murid-murid, untuk trainer dan untuk event manager. Itulah maksud saya. Saya sudah ada di Penang, Kedah, di utara lah, zon utara. Jadi kita boleh buat sebenarnya. Ini benda ni seronok ya. Sebab okey, satu lagi. Jangan cerita pasal duit. Tips. Saya minta duit, saya minta sekolah bayar ni. Jangan guna approach itu. Anda kalah. Boleh tolong komen? Siapa nak komen? Jangan approach minta duit dengan sekolah. Kerana kita tak boleh. Mengikut perkeliling KPM, kita tak boleh minta. Tetapi sebenarnya saya rasa Ustaz Azizul dah ada dah gaya dia tu. Dia dah expert ya. Dia dah pandai dah ya. Cikgu Azizul diam je, Ustaz Azizul senyap je kan. Tapi sebenarnya dia tahu teknik tu ya. Sebenarnya tapi teknik saya ada. Cuma teknik saya ni agak juvana sikit ya. Jadi siapa nak tahu, saya tak mau elaborate lah. Nanti kan ni, tapi teknik saya agak juvana. Kalau saya share nanti kena personal sharing ya. Sebab bila kata, boleh ke sekolah keluar duit? Sekolah mana ada duit kan? Boleh. Ada caranya. Ya. Boleh. Memang boleh. Tetapi kita kena networking yang terbaik. Itu sebab saya tak boleh mengenapikan CMN ataupun tutor-tutor di sini. Saya perlukan kalian untuk kita sama-sama meningkatkan prestasi pendidikan anak-anak generasi kita ini melalui modul educamp. Tapi syarat utama mesti siap modul. Dan modul tak semestinya beratus-ratus. Kalau bagi tunjuk dengan saya modul beratus-ratus muka surat, kirim salam. That is not modul. Cikgu Nora dah siap dah.
Ya. Nora dah siap, Cikgu Nora. Kalau nak buat program, Cikgu Nora, fast, pasif, smart learner kan. Okey, tak apalah ya. Jadi, tengok nak modul saya tu, 4 keping je. Sebenarnya 8 muka surat. 8 lah ya. Lipat 2 jadi 8 muka surat. Oh, banyak ni je cikgu. Cantik lah cikgu, menarik lah cikgu. Saya nak cikgu je. Saya ni patutnya English in camp ni pada 4 hari bulan. Hari Khamis ni ya. Hari Khamis ni malangnya tak boleh online lah ya. Hari Khamis ni saya akan bertarung di sekolah itu. Dan 100 murid sudah ada. 100 murid dah ada dan berlebih pula termasuk anak-anak cikgu. Cikgu, saya nak letak anak saya boleh tak? Boleh. Datanglah. Lepas tu cikgu apa datang lepas tu mula-mula dia nak bagi 2 guru je, 2 guru bahasa Inggeris je bantu saya. Lala jadi berapa? 23 guru. Sebab semua nak modul. Kata boleh, saya bagi modul. Tetapi ialah once you pay me, bila you bayar saya hargai lah. Saya tak kedekut ilmu. Kan? Saya meletakkan harga modul tu seadil-adil. You help me, I help you. Okay. Ada soalan? Please lah ada soalan supaya saya boleh bantu sama-sama. Jangan malah senyap je kan. Please. Okay. So, ada apa nak tanya tak? Tentang itulah. Macam mana mungkin nak buat program sekolah. So, kalau you all perasan, kita boleh nampak lah apa value dia kan. Program 4 jam. So, program 4 jam. So, tadi ada soalan. Macam mana saya nak buat modul yang transformation? Boleh, tak ada masalah. So, sebesar ataupun spesifik mana kita punya solution tu. Kan? Okey, betul-betul. Saya tak sikit. Baik, okay. Thank you for the question kan. Paruh gaya. Buka mic lah. Bukannya tak best lah. Baca kadang saya cukup lihat tadi saya tak dapat baca ya. Sebenarnya begini ya. Berapa saya letak harga ya. Berapa. Sebenarnya modul tu ya. Masa saya pasarkan dalam Digiland. Coach Muhammad Noor pun tahu kan. Berapa ringgit kan. Sebenarnya RM30 je. Kan. Mula-mula pasaran saya RM30. Tapi dengan banyaknya saya rasa ada 20 gamifikasi dalam tu ya. RM30. Tetapi alunan idea ini menyebabkan kita punya networking, kita cari jerung. Kita cari jerung tu yang menyebabkan modul tu jadi mahal. Sponsorship. Syak kedudu. Apa dia coach? Tak dengar. Syak lah. Syak. Cari syak. Cari syak tu bila ni saya menggunakan parti politik, NGO, saya bukanlah aktif dalam gabungan pelajar Melayu Semenanjung Perak ni ya. Perak saya aktif lah. Okey, sekolah yang saya pernah buat Saint Michael, Ipoh, sekolah-sekolah premier saya masuk. Kan, sampai father tu kata, apalah cikgu Melayu nak ajar English ni kan. Oh, so cikgu Melayu tak boleh ajar English ya. So apalah father tu kata ya. Okey, saya tunjukkan value saya. Jadi bila saya mengajar ada. Awak kan? Ada father. Father kan, brother. Tak ada mother. Mother. Jadi saya masuk sekolah Saint Michael Ipoh kan. Sampai ini second round. Bulan 8 second round. Ya. Tapi dia orang nak letak 300 murid. Saya kata no. Saya nak fokus. Kalau 300 murid nak pecah berapa kumpulan? Standard kita pecah kumpulan ialah satu kumpulan 10 orang. Jadi memanglah 100 orang. Jangan besarkan bilangan tu. Biar jadi nak buat beberapa kali boleh. Tapi kalau nak letak sekali banyak 300 orang, membunuh namanya. Saya okey terang saya one man show. Selangor KL ada. Saya boleh pergi. Ya, memang saya buat ya.
Sekolah rendah menengah tadika, pusat tuition. Marilah. Saya ni pusat tuition di Kulim. Pusat tuition di Kulim seramai 50 murid. Kami cari padang permainan, taman perumahan. Buat camp pukul 8 pagi sampai pukul 12. Happy bermain. Dan yang best elemen saya paling seronok ialah war game. Berperang. Maknanya setiap kumpulan akan berperang. Kunci, caca, jam, caca, tore, caca. Kunci, jam, caca, tore, caca. Bom, kumpulan, wahab. Spell, pencil. P-E-N-C-I-L, pencil. Nampak? Tadika tu, tadika. P-E-N-C-I-L. Menang. Okey, dia pula bom. Kunci, caca, jam, caca, tore, caca. Kunci. Bom, kumpulan, abu. Spell, eraser. E-R-U. Salah, kena bom. Lepas tu, ambil belon yang berisi air. Waktu panas, ambil belon yang kecil-kecil tu berisi air. Pecah atas kepala dia. Cak paling. Basah. Budak-budak bila basah lagi. Nak lagi. Nampak? Itu saya buat. 177 sekolah. Sampai pengetua. Masa tu saya masih cikgu. Saya masih mengajar. Pengetua kata. Baru gaya nak daftar. Boleh. I will go to your place. Don't worry. So bila saya pengetua saya kata aku malas nak larang Badrul ni lah. Aku malas nak layan Badrul ni lah. Kejap-kejap surat datang mengajak dia datang pergi sekolah rendah lah, pergi sekolah Tamil lah, pergi sekolah Cina lah kan. Engkau ni mana satu baik kau nak? Saya dalam proses nak pencen. Tapi kita pandai lah audit pengetua kan. Pengetua hari guru bulan depan nak berapa ribu nak pakai. Berapa ribu kan? 1,000 boleh lah, 1,000, 2,000 boleh lah. Sponsor, kita pula jadi syak. Kita dah ada duit kan. Saya sebulan, saya punya income, ini sharing. Saya punya income, English income ialah 10,000 ke atas income saya setiap bulan. Jadi, tak masuk gaji. Jadi, saya tak pernah guna duit tu. Saya tak boros. Saya pulangkan balik kepada what you give, we give back. Saya suka konsep tu. What we get, we give back. Okay, saya akan, cikgu, nanti potluck cikgu nak makan berapa ringgit nak pakai. Dalam RM400 boleh cikgu buat. Bagi hadiah boleh, ambil RM400. Jadi, bila saya terlibat tu, dia orang tak usik saya. Pengetua tak usik. Bila saya nak pencen, tak payahlah pencen sebat. Tak payahlah. Nampak? Habislah aktiviti sekolah kami, potluck lah, telematch lah, sukan lah, siapa nak sponsor. Dia tak payah cari kedai buku, tak payah cari kedai mamak ataupun minta sponsor. Dia minta dengan cikgu je. Tetapi kita kena ingat apa nawa itu kita nak budak seronok belajar. Okey, ada soalan lagi? Saya tengok soalannya, minta maaf. Bestnya, seronoknya. Nak jual boleh join, tak ada masalah. Saya macam ni Okey, saya bagi offer ya. Tutor, cikgu, cari lokasi, cari murid. Dengar ini janji saya Cari murid, cari lokasi, cari tarikh. Ada tak saya sebut duit? Saya sebut duit kan? Saya tak sebut duit kan? Okey. Saya cari sponsor. Event tutor, event cikgu di Selangor contohnya di Bangi contohnya. Tapi tak ada duit kan? Tak melibatkan sekolah tu, tak keluar duit kan? Okey. Lepas tu saya akan cari shark, papa shark, mama shark, baby shark. Saya akan cari. Boleh tak? Ini teknik saya approach saya. Assalamualaikum tuan. Jom sebat. Boleh. Cikgu Biha. Saya nak join dengan Cikgu Biha. I want to join with you. Mark my word. Saya kata, Nogori jom. Boleh Cikgu Sana. Saya nak naik motor dengan Cikgu Sana. Wah kakak. Aku kena pelangkuk. Okey.
Lepas tu saya akan approach jerung-jerung saya. Boleh Datuk Seri sponsor untuk Negeri Sembilan. Contohnya saya nak jumpa Cikgu Zana. Ya, saya ataupun Cikgu Biha di Melaka. Nak makan asam pedas. Okay. Cikgu Biha masak asam pedas. Okay, boleh. Yang tu saya nak join. Okey, boleh. Jom. Motivation. Makan je ada. Itu dia panggil sebagai reward. Penat bercamping tu, kita reward lah. Ya. Kalau pergi Kelantan makan nasi kerabu. Jangan buat lama-lama ya. Jangan buat lama-lama. 2 hari kos tinggi. Nanti susah saya perik saya nak cari sponsor. Dia camp tapi dia bukan camping. Ya, betul. Buat itu kami ada buat camping. Hingga 4 jam. 6 jam pun saya boleh terima. Okey. Lepas itu, dalam tu saya carikan duit. Saya carikan sponsor. Dengan insya-Allah lah saya berjuang habis-habisan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Lepas itu, andai katalah tak cukup juga. Ya. Ini harta intelektual tau, kena bayar. Harta intelektual kena bayar. Jadi, katalah tak cukup. Tinggal lagi, katalah kos dia dalam RM30. Saya dapat cari satu kepala RM20. Tinggal RM10. Boleh tolong tak saya? Boleh tak minta pujuk mak bapak ataupun PIBG bagi tambah tong-tong sikit dia RM10. Boleh cikgu. Boleh. Itu yang saya dapat buat 177 buah sekolah. Boleh cikgu, boleh. Pusat tuition kan. Pusat tuition lagi seronok. Yang mana yang ada ni kan kita gabungkan. Tempat tu outdoor ke indoor. Saya kalau boleh indoor lah kan. Ada aircon sejuk sikit kan. Mana-mana boleh. Ya. Mana-mana boleh. Tak kisahlah. Jangan bagi gambar sudah. Surau saya boleh buat. Melaka boleh atas kapal. Atas kapal Flor de Lama. Kan betul kan? Kapal Cikgu Biha. Flor de Lama. Alfonso de Alburquerque. Alfonso di Albuquerque. Albuquerque. Ya, boleh buat di pusat tuition Ustaz. Memang boleh. Open iklan pada umum juga boleh. Saya bantu. Ya, saya suka dah. Cuti program, cuti sekolah. Beres, boleh ditanggung. Memang kelahmu. Okey. Beres, boh. Saya nak pergi Ipoh, Ustaz. Boleh? Nasi ganja. Baiklah, Kelantan. Boleh. Kopok gondel dengan sata. Itu. Kelantan nasi kabu. Nasi dagang tak ada nasi dagang. Nasi dagang boleh. Lokcing. Lokcing. Alamak, mencelup-celup. Ada dah ke laut dah. Okey. So, cikgu-cikgu, saya sangat berterima kasih. Petai dan budu pun saya makan. Saya ni macam saya fleksibel dan saya makan semuanya. Kecuali benda haram. Fish and chip boleh kan dengan budu? Budu, cencaluk, tempoyak, semua boleh. Ya. Okey. Cikgu carikan satu lokasi. Yang penting tarikh. Mesti budak seramai 100 orang. 50 hingga 100. Kalau kurang tak best. Kita tak seronok main. Ya. 50 hingga 100. Check kan? Saya bagi proposal. Ustaz, saya siap bagi proposal pada Ustaz. Ustaz kembangkan proposal tu mengikut cita rasa. Tambah sikit sebut perasa untuk Ustaz. Lepas tu saya bagi proposal tu, Ustaz jadikanlah proposal Ustaz. Inilah namanya sharing is caring. Saya nak melatih seberapa ramai cikgu-cikgu untuk buat event EduCamp ini. Sebelum saya tutup mata. Ya, sebelum saya tutup mata. Saya melatih. Lepas tidur itu tidur dah. Bila habis di event tu, saya bagi CJ Tibet sebagai trainer EduCamp. Nampak? Ui, dapat CJ lagi. Pergilah cari mana-mana kalau dapat kan. Saya bagi CJ lagi. Yang penting berani. Murid, lokasi, tarikh. Bulan 8, bulan 9. Bulan 8 saya dah tahu dah tema ni. Tema Hari Kemerdekaan. Teacher Nida, kita dah booking kan? Teacher Nida kita booking ya. Mak Kilau. InsyaAllah. Mak Kilau. Mak Kilau. Saya tema Mak Kilau. Nak kena cerita tanjak cerita tanjak. Okey. Ada lagi soalan? Come on lah.
Sebelum macam saya mana mengatasi masalah pelajar tak ada handphone? Kan nak guna handphone buat gamification tu. okey, thank you. Sebenarnya kalau semua bawa handphone pun jadi kata bilau juga. Satu kumpulan satu handphone je. Satu kumpulan satu handphone. So Sebenarnya, kalau 100 orang 10 handphone. ya. Cikgu boleh. Dan setiap kumpulan ada facilitator. Kalau sekolah tu tak benarkan bawa handphone, facilitator. Coach Muhammad Nur pakai tanjak aku jealous. Ya. Kita dah ready dah, sahabat. Tahu. Aha. Sebenarnya satu guru, satu kumpulan kita minta satu guru menyertai kumpulan itu gunakan handphone guru tu. Baru faham. Faham kan? Mana kalau budak tak dibenarkan bawa handphone, walaupun aktiviti lepas sekolah, tetapi Power lah sebab buat magic tu. Wah, dia ada apa? Sebab ni bukan setakat English je, magic pun dia pandai. Jadi kita boleh. Memang adapt boleh. Boleh. Teacher Ira Cuba memang cikgu-cikgu boleh. ni main. Budak pun terkejut. Dia punya main ganas tu lagi dahsyat daripada budak-budak. Cikgu Farah, Cikgu Syairah, Cikgu Hakim, Cikgu Nora, Cikgu Farhan, come on. Cikgu Zana. Wah, menarik. Tapi itulah nak challenge tu, nak dapatkan 50 ke 100 tu, doakan. Ya, okey. 50 ke 100, lepas tu saya kena set kan. Corporate training, yes. Corporate training banyak dipanggil simulation game. Simulation game. Betul-betul. Sebenarnya, saya gunakan teknik itu sebenarnya. Simulation game. Saya sebenarnya dilatih oleh Biro Tata Negara. Ya, saya dilatih oleh Biro Tata Negara. Sebagai guru, saya memang banyak kali dipanggil oleh Biro Tata Negara untuk melatih. Sebenarnya program brainwashing taklah, yang sebenarnya program membina jati diri guru. Saya sayang betul aktiviti tu, program tu ya. Membina jati diri guru. Tutor pula, kali ni saya nak fokus. Membina CMN boleh. Boleh buat supaya tidak mudah koyak, tidak mudah goyang kan. Bila berlaku satu masalah, kita ada satu kepakaran, think tank yang boleh mengatasi. Coaching kita ya. Cikgu Pat, saya ni anak murid semua tutup kamera. Apa saya nak buat? Okey. Macam ni kaedahnya, kaedah ni cuba. Kalau tak berjaya, kaedah B, plan C. Jadi inilah yang saya mahukan. Ya. Saya punya, ini terus terang saya kata ya, kanser saya dah relapse. Kanser saya dah relapse, dah ada balik. Jadi sebelum penghujungnya, saya nak berjuang habis-habisan untuk cita-cita. Ya, saya nak share apa yang saya ada. Kerana itulah saya minta dengan coach untuk bagi peluang saya bercakap. Supaya kita sedar perjuangan masih belum tamat. Masih banyak lagi yang perlu diperjuangkan. Jadi biar penat, biar terkorban, tetapi hasilnya bangsa kita dapat diperkasakan. Ya, saya cancer survivor ya, tapi dia relapse dia. Tapi saya lebih kuat ya. Saya jadi lebih kuat. Jadi pendidikan adalah perjuangan saya. Jadi saya nak semua tutor. Jadi tak sedih ni saya tak sedih ya. Biasalah. Sedih. Datang dan pergi ya, datang dan pergi. Tu coach saya nak panggil coach Azizo tu, future coming soon. Saya rasa ada beberapa orang yang saya nampak potensi. Dan dengan ilmu yang saya share ni dapatlah membantu kita menjadi orang yang kuat. Jangan menangis. Tak mau. Saya tak mau. Jadi
saya gembira. Hujan lah sebab. Hujan ke? Hujan. Tak nak layan. Ya. Ini Hujan kat perjuangan Lowok. saya. Siapa potong bawang ni? Hati Cik Zana. Okey. Ada lagi soalan? Come on. Saya buat appointment dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Lokasi, tarikh, sekolah ataupun pusat tuition. Kalau tak ada sekolah, pusat tuition. Dah dapat, terus call saya. Itu sebab saya bagi nombor. Saya clear cut-nya bagi nombor. Macam Ustaz Zizul ya. Teacher Nida, Farah, Cikgu Wak Farah, Cikgu Nora dan semua Teacher Ira ya. Terus kita buat dalam bulan 8, bulan 9 ni ya. Dan kalau boleh buat hari Jumaat dan Sabtu. Mark my word, appointment ni hari Jumaat Sabtu sebab saya pemandu Grab isteri saya. Hari di Kedah ni saya hantar isteri saya pergi sekolah, pergi dah hantar ambil ya. Jadi kalau saya tak boleh mandu, dia tak dapat balik ke sekolah, ke rumah. Jadi appointment tu kita biarlah hari Jumaat Sabtu. Jumaat waktu sekolah kan. Sabtu hari cuti kita buat. Okey. Saya balik pada Coach Muhammad Anwar, insya-Allah. Terima kasih. Okey, so terima kasih Sebat. Jadi banyak saya perkongsian yang mahal dan benda tu ikut pengalaman saya lah. Saya pun bermula dengan program sekolah dan dia bukan mudah dan bukan susah. Kan kalau kita tahu cara lah. Kan? Tapi kalau kita tak tahu cara, kita main dengan birokrasi, kita akan penat. Sebab apa? Dia macam ni. SOP sekolah berbeza setiap sekolah. Betul tak Sebat? Bila kita nak buat program, tak kisahlah akademik ke, motivasi ke, akhlak ke, sasiah ke, you kena cari orang yang betul. Dan masalah dia, isu dia, problem dia, cabaran dia adalah kita tak tahu siapa yang bertanggungjawab di sekolah tersebut. Guru kaunseling ke, siapa decision maker, guru panitia ke, ustaz ke dan sebagainya. So itu. So jadi that's why dia macam ni. Saya pasti setiap daripada kita ada modul masing-masing, betul. Tapi ada kalanya kita nak collaboration. Sebab kita nak breakthrough. Ni tembok kita akan hadap dengan tembok. Kan bila kita nak hadap dengan tembok, kadang-kadang kita perlukan tools, kita perlukan something yang boleh break benda tu. So kalau ada yang dah pernah break tu, kan, kita boleh collaborate. So lepas ni, contohlah, katakanlah buat program fun to learn ni, EduCamp ni kan. Kemudian, habis budak-budak tu dia tak nak belajar subjek lain. Tak nak belajar skill lain. Itu contoh. Ataupun mungkin parent, mungkin klien kita parent, mungkin klien kita pendidik, mungkin klien kita usahawan, siapa sajalah. Tapi that's why dalam keadaan sekarang ni kita ada kalanya kita kena bekerjasama dan kita support each other. Okay? Macam kami pun ada buat program UOC kan, bekerjasama dengan University of Cyberjaya dan sebagainya kan. So jadi kadang-kadang kita kena support each other. Kan? Kita masuk satu dulu and then lepas ni mungkin modul cikgu-cikgu pula. Ni kita bagi contoh sekolah lah kan. Sebenarnya boleh di-apply tempat lain juga. Kan?